Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Haji Muhammad, Masjid Kuasa Masjid Al-Mustaqim Seriap Kangan Perlis, tuan-tuan di Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan. Jadi kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan kita sambung kuliah mingguan kita. Yang mana kuliah kita malam ni tuan merupakan kuliah akhirlah untuk bulan Syaban ni. Ramadan kita cuti tuan sebulan. InsyaAllah kita jumpa pula pada selepas Syawal tuan. Yang mana tajuk kita ni berkaitan dengan bab khas ataupun bab betul special, iaitu berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Apa cerita dia tentang puasa Ramadan ni? Kita tu jumpa kerap ni setiap tahun tuan duk jumpa. Cuma tahun lepas kita tak boleh solat tarawih di masjid. Mai tahun ni alhamdulillah boleh buat solat tarawih di masjid balik. Cuma tengoklah SOP yang digariskan nak buka puasa tu, tengok keadaan. Yang mana boleh buka puasa, sama ada kerana nak buffet, ada orang yang tolong serve, tolong kita, boleh kita. Kalau tak libat lagu tu, kena buat makan bungkus siap-siap, ambil makan di meja masing-masing. Dia ada banyak cara lah. Dia boleh buat morai pun boleh, sahur pun boleh. Cuma itikaf tu yang lelaki boleh, yang perempuan yang tak boleh kan. Jadi dia boleh main awal subuh tu. Itu dia ada punya garis panduan dia. Tapi semua tu kira okey lagi lah daripada kita tahun lepas tak boleh langsung kan. Okey tuan, sebelum saya nak pergi tajuk kita hari ni, kita tengok tuan, apakah persiapan kita nak sambut Ramadan ni. Macam mana dengan Ramadan kali ni 14, 41, 42, 20, 21 tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Okey, tuan-tuan balik nanti kita buka surah Al-Baqarah ayat 148. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah dalam mengerjakan kebajikan dalam ibadah ni. Rupanya ibadah ni bukan buat main-main, bukan buat relax-relax, dia kena pulun tuan. Sebab apa? Fastabiqul khairat. Allah boleh kata saja nak buat tak apa, tak buat tak apa. Kalau Allah kata, dia kata berlumba buat kebaikan ni. Untuk siapa? Untuk kita tuan sebenarnya. Kita beriman kan, kita tak beriman, Allah tak uji sikit pun. Jika kita tak beriman, kita rugi apa? Akhirat nanti neraka dah tempatnya tuan. Kita tengok balik tuan, kita tak mana lah ni. Bersedia tak bersedia kita dengan Ramadan ni? Itu bulan yang mana yang kita lah ni kena buat pemanasan, kena wamak dah, kena perangat dah tuan, nak jumpa Ramadan ni tuan. Misalnya, hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Ramadan ni tuan, yang mana bulan tu ada semua lah tu. Kita ada buat 5 waktu semayang kan, lah ni. Tapi Ramadan tuan, dia bukan sekadar semayang, dia berpuasa tuan. Masuk subuh saja start berpuasa dah. Sampai bila? Sampai maghrib tuan. Apa lagi tuan-tuan? Ada tambahan lagi. Kalau bulan lain tu duha tuan, sebenarnya ada tahajud, witir. Di bulan puasa kan, dia ada tarawih tuan. Di mana? Selepas Isya tu kita buat tarawih beramai-ramai. Kalau nak rajin lagi, kita boleh buat tahajud pula, buat lagi 2-3 pagi, bangkit lagi, qiyam mulai pun boleh tuan. Apa lagi? Al-Quran. Kalau hari biasa tu baca sikit, hari Ramadan ni kita tingkatkan lagi bacaan Al-Quran kita.
Contoh, sedekah kita pun sama tuan, zikir kita semua tu daripada pagi tu sampai pagi pula 24 jam tuan, kita boleh isi dengan ibadah yang kita boleh buat tuan. Ada di sana. Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadanya ahli takwa. Ada orang kata tuan, Ramadan ni olimpik apa? Bagi orang takwa. Olimpik kita yang betul ni tahun lepas, di mana 2020 Jepun jadi tuan rumah. Tapi PKP tuan, main COVID-19, sedunia tuan postpone, tak jadi buat olimpik. Semua ahli-ahli sukan dalam wakil negara, wakil tenggara, wakil Asia sebenarnya berkumpul di situ. Orang hebat-hebat. Itu sukan dunia. Tapi kita lah ni apa? Ni kan sukan, ini ibadah tuan. Yang mana untuk orang yang bertakwa. Time lah kita akan pulun bersungguh-sungguh tuan. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Ada tuan. Yang mana dia ni kan, apa tu, tak training pun, tak buat warm up pun, tak ada stretching pun, tak buat latihan pun, masuk lawan nombor 1. Jarang tuan, tak ada tuan. Kalau lawan bola pun, boleh buat 7-0 ni, yang kosong tu kawan yang menang apa, yang kalah tu teruk pada dia sungguh kot. Dia tak training, orang tu lagi tak training. Tu mungkin ada. Tu sukan tuan. Ibadah tuan, dia kena ada pemanasan, ada training dia. Dia ada dia punya warm up dia tuan. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, 16 datang ke stadion, berlomba, juara. Nah, ada tuan. Kita lawan bola tuan. Bila lawan? 2 minggu lagi. Hari ni tidak, kemarin tidak. Kemarin makan lina. Hari 16 lawan tu, menang pula. Tak ada tuan. Suka apa tuan? Dia mesti training tuan. Bola ke, lawan lari ke, naik gerek ke apa ke, dia mesti training. Dengan training tu bahawa dia boleh bentukkan diri dia, boleh uji dia, boleh pupuk sebagainya. Itu sukan. Tapi ibadah tuan, dia kena mula awal dah. Bukan dah main Ramadan ni baru nak mula tuan. Dia terima. Tak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena kita nak masuk lawan tuan, ni lawan tenis. Contoh lawan bola tuan, lawan Liga Super, Perlis dia nombor berapa? Perlis tak ada tuan, tercorak tuan. Dulu Singa Utara ni kemas tuan. Tapi tuan, macam mana tuan? Dia kena kemas daripada bawah dulu, kena awal lagi. Sebab tu kita tengok baik dulu ni pasal apa Perlis kemas. Daripada awal tu dia ada dah pertandingan apa? Kawasan. Kau panggil apa? Adun. Panggil apa? Parlimen. Panggah FC, Kuala Perlis FC, mana Simpang 4, campur mata-mata ni. Lawan-lawan baru masuk pangkat negeri. Baru dapat hasil dah. Lalu tuan, kawasan PKP, adun semua tak ada tuan. Mana mungkin kita nak dapat hasil yang mantap tuan. Sama juga mengaji kita pun sama lah. Tapi ibadah tu tuan, dia kena mula daripada awal tuan. Hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan, jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak dapat. Di kilometer kedua keram gitu ada. Kalau kita tak ada training tuan, tak ada pemanasan, tak ada warm up, lawan lari ke lawan apa, main tengah-tengah cramp, jam. Sebab apa? Tak pernah training pun. Sama lah puasa pun. Bila lah puasa? Puasa tahun lepas ustaz. Lepas tu puasa dah? Dok pun. Seperti kita dah mula dah. Isnin Khamis belajar dah. Puasa hari putih belajar dah. Kalau rajin lagi puasa Nabi Daud. Jadi tuan komen-komennya bulan Syaban ni kita dah puasa dah tuan, dah belajar dah. Nabi kata apa? Di bulan amalan Syaban ni aku banyak puasa di bulan Syaban. Pasal apa? Sebab bulan Syaban ni banyak amal diangkat kepada Allah pada bulan Syaban.
Sebab tu Nabi suka berpuasa di bulan Syaban. Kita dok kan, bila lah raya sebulan. Nampak tuan, Ramadan ni bukan sehari dua, dia sebulan kan, 30 hari. Kalau sehari dua ni gagah habis kan. Ni bayangkan 30 hari solid ibadah kita. Puasa tu 30 hari tarik terus. Kalau kita tak pernah puasa sehari dua tuan, berat tuan ni. Tapi kita ni gagah lah kan, tu biasa puasa juga contoh. Jadi bagi orang yang tak beriman, berat. Bagi kita yang beriman, tak ada masalah tuan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir. Kita nggak boleh menurunkan tempo. Abang tuan kata gambar ni, carta ni hari pertama dengan hari akhir. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Pecut bawah, maintain, naik lagi, terus pecut tuan. Ni yang betul. Tapi kalau kita tengok balik kita macam mana, kita bukan lagu ni, terbalik. Hari pertama atas, kedua dia turun, minggu ketiga, minggu lah bawah terus. Pasal apa? Kita terbalik. Sebab apa? Ramadan ni, bulan awal ni, minggu pertama ni istiqamah. Terus lagi 10 terakhir ni kita pecut. Pasal apa? Ada Lailatul Qadar kan. Tu kita kena patut buat. Tapi orang kita ni nak jumpa hari Isnin, Selasa ni, katalah kata esok tu puasa, malam tu buat tarawih. Hai ustaz, masjid kita apa tu Mustaqim ni dah kena minta dekat polis tu buat kemah pula ujung tu. Pasal apa? Ramai, sungguh ramai ni. Tu minggu pertama kan. Minggu kedua pelan surut dah. Minggu ketiga Tok Imam, Tok Bilal tak siap kan. Pasal apa? Kita awal rudum. Sebab apa? Kita tak betul. Yang betulnya apa? Akhir itu adanya Lailatul Qadar. Yang ada para sahabat tuan-tuan, yang mana mereka pulun betul-betul tentang Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Terakhir kita nggak boleh menurunkan tempo, bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Nampak tuan? Sepatutnya ibadah ni istiqamah. 10 hari pertama naik lagi, maintain lagi, lah tu pecut tuan. Ni bawa kejayaan. Kalau lari pun maintain buat 20 kilo contoh, 5 kilo pertama, 5 kilo kedua, 10 terakhir tu pecut terus tuan. Contoh baru boleh berjaya tuan. Jadi ibadah ni kita kena rancang, kena tengok tuan. Pasal apa tuan? Akhir itu ada Lailatul Qadar. Itulah kemuncaknya. Yang saya sebut tuan sebelum ni, yang mana ada kisah dua orang ni, yang mana mereka ni pergi perang fi sabilillah. Pahala perang tuan, mati syurga tuan, mati masuk syurga. Dengan izin Allah, dua orang ni pergi, seorang yang mati syahid di medan perang, yang seorang lagi tak mati pun. Dia balik rumah dia, duduk setahun baru dia mati. Apa jadi tuan-tuan? Kalau kita tengok balik, yang masuk syurga antara dua ni kawan yang awal tadi lah. Sebab apa? Dia mati syahid. Tapi bila tengok balik tuan, yang masuk syurga ni yang awal ni siapa dia? Orang yang mati lambat setahun tu. Dia potong kan orang yang mati awal tu. Kalau bahasa kita potong tangkono. Pasal apa tuan? Apa ibadah dia tuan? Rupanya tuan-tuan, setahun lepas dia hidup, lepas kau meninggal tu, dia jumpa Ramadan tahun depan. Dan dia jumpa pula apa? Lailatul Qadar tuan. Dengan ibadah setahun yang mana dia jumpa Ramadan tu, Lailatul Qadar tu, dia boleh potong kawan dia tuan. Pasal apa? Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa? 83 tahun 4 bulan. Pahala apa? Pahala ibadah. Kita hidup dalam ni umur apa? 50, 60. Kata umur 50, tolak lena 10 tahun, tolak makan minum sebagainya. Yang betul ibadah tu mungkin 5 tahun tuan. Itulah pahala ibadah kita 5 tahun. Tu hidup kita. Tapi ini apa? Dapat tu qadar tu pahala ibadah solid 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan tuan. Jadi dia boleh potong kawan dia yang mati syahid tuan. Bayangkan kalau kita muhasabah balik macam kita pun, umur aku 30 tahun, umur aku 50 tahun, aku jumpa Ramadan ni, takkan semalam tak boleh tu qadar. Kalau tengok balik pun kan, sebulan 30 hari takkan tak kena sehari. Ni kalau kata setahun tak apa lagi, ni 40 tahun dah ni umur ni, 70 tahun dah ni, takkan tak kena. Tuan-tuan, kita anggap tuan tak pernah kena lagi, tapi tahun ni aku nak bagi kena, nak bagi jumpa betul. Bukan jumpa saja, kita dapat Ramadan tu, dapat tu qadar itu. Itu yang hakiki tuan. Yang kita pulun tuan. Jadi anggaplah Ramadan yang kita jumpa ni yang terakhir, baru kita akan pulun. Itu berat. Kalau kita nggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class,
3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai, tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Beli kereta baru kan, beli ni apa tu, koyak plastik cushion tu, alamak kereta baru, bayar pun bulan-bulan bayar, tak ada masalah kan. Apa pakai baru 2 bulan pakai kan. Betul kalau kata jom kita pergi bawa apa tu, anak aku ni nak kahwin, nak bertunang ni di Taiping, jom ni bawa sekali kereta baru jom. Hari nak pergi tu start tak boleh. Pasal apa tu kan, weh kereta baru ni, bayar pun duit tak perlu selang ni, rupa-rupanya tak pernah naik, simpan bawah garah, start pun tak. Hari nak pergi tu baru start kan, tak boleh kan. Kereta ni kena hari-hari start, kena pakai enjin. Kau makan banyak, pusing lah sekilo 2, pusing apa, duduk apa masjid ni, pusing lah apa, traffic light tu pusing pula, kangak surround 2 patah balik contoh. Tengok pula minyak enjin, tengok ayak pula, tengok bateri sebanyak, semua kena tengok tuan, tu maintenance. Tu kereta ibadah bersama tuan. Kalau Al-Quran pun tak nak buka tuan, main bulan puasa pun nak buka, kak tuan. Kalau puasa hari lain sunat pun tak pernah buat, nak main wajib, dia berat tuan. Solat yang wajib pun dia tak jaga tuan, nak bayar solat sunat tarawih tuan, solat ba'diyah qabliyah ni lagi berat tuan. Dia kena mula dulu tuan. Itu juga kita udah lama nggak baca Al-Quran, jangankan baca, musafnya kita lupa ada di mana musaf gua ya. Kan semua orang tuan, Al-Quran pun tak tahu mana. Bila dah baca, Ramadan tahun lepas gagah lagi. Bila dah baca, ten dulu sekolah menengah dulu lah, lepas tu kahwin tu tak baca dah lah. Kacau tuan. Tengok beli kita tak mana lah ni tuan. Itu tuh. Kalau 1 Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Dalam hati ni, aku Ramadan ni nak pulun sehari 10 muka, sehari 1 juzuk. Tapi semuka pun tak mula Allah kan, mana mungkin nak beli 1 juzuk. Dia mesti mula dulu 1 ayat dulu, Alif Lam Mim, 1 huruf kan. Apa tu baca 1 ayat pula, 1 muka pula, 2 muka pula, 1 juzuk pula, baru boleh tuan. Kalau tak mula tuan, mana mungkin kita akan boleh bayar habis tuan. Nggak bisa, kayaknya gua nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban libur, tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan, masuk TC baca. Sahabat tuan, ulama-ulama terdahulu apa dia buat? Siang menegak tuan. Bila main Ramadan ni, Sya'ban ni, awal bulan Sya'ban tutup kedai dah. Hai ustaz, nak tutup macam mana ustaz? Sehari boleh 500, kalau 10 hari dah 5,000, kalau 30 hari ustaz, 15,000 ustaz. Kalau saya tutup kedai, siapa nak bagi gaji kerja, aku sewa ni sebagainya. Islam tak suruh kita tutup kedai. Tuan, siang kita kerja, pulang betul-betul, malam tuan ibadah. Tapi tak, siang kerja, malam kerja, tak kontisan tuan. Terlupa dah kata kita ni ibadah itu nombor 1. Tapi terbalik dia, ibadah tu lah, habis-habis tak ada, dan mau buat, itu terbalik tuan. Sebab kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan manusia dan jin ni untuk ibadah untuk aku. Ibadah kita ni nombor 1, itu tujuan kita dicipta. Tapi ibadah ni nombor lah, tu bukanlah dan buat tuan. Ulama tuan, bulan Sya'ban dia perangat dah bulan untuk baca Quran. Bulan Ramadan dia berpulut tu tuan. Bulan Syawal tu baru dia buka balik kedai. Itu para sahabat tu, para ulama-ulama terdahulu tuan. Quran, tingkatkan tempo qiyamul lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya enggak heran para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sampai tahu tu. Sebab cintanya Al-Quran tuan. Uthman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Uthman Affan 1 hari khatam, tu khatam. Hebatnya mereka. Imam Abu Syafi'i lagi hebat. 1 bulan 60 kali khatam. Nabi kata 1 hari itu 2 khatam, 1 hari 2 khatam. Macam mana dia boleh buat kan? Sebab apa? Kalau kita ni baca Quran, pegang masa baca kan. Kalau kita ada handset lah, pegang handset, duk bateri tak ada, habis tak boleh baca. Handset apa, kalau Al-Quran tak bawa, tak boleh baca. Tapi mereka ni sebab apa boleh hatam? Al-Quran di hati mereka, di kepala mereka ni hafal. Jalan saja boleh baca Quran lah. Naik kuda, naik unta, berjalan sebagainya,
Kita kan tak apa ni, nak bawa kereta lagi, nak tengok Quran lagi pakai doa kan. Mereka jinul Quran. Yang mana mereka ni bawa Quran dalam hati mereka. Tak mana-mana kan mereka hafal Quran. Ya kan. Ada pemanasan. Nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Dia cerita dia kena panas, kena pangat kan. Di Ramadan kita jumpa ni, kita kena pangat dah. Mula baca Quran, mula puasa-puasa sunat dah, mula dah ibadah ni. Semua tu kita kena ulang kaji balik. Okey, kita pergi tuan-tuan. Ni tajuk kita hari ni, iaitu apakah punca kuasa yang kita puasa tahun ni, tiap tahun ni, apakah dalil dia? Apa Allah beritahu tuan? Itu dalil daripada Al-Quran, iaitu firman Allah. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, supaya apa? Kita bertakwa. Rupa-rupanya Ramadan ni, yang puasa ni, jangan buat terkejut, jangan buat pelik. Sebab apa? Sebelum kita umat Nabi Muhammad, dah ada orang puasa dah. Nabi Daud puasa, puasa Nabi Musa ada cara mereka, Nabi Isa, semua Nabi-Nabi ni ada puasanya. Kita umat Nabi Muhammad ikut syariat Nabi Muhammad. Masuk subuh start puasa, masuk maghrib kena buka dah. Tak boleh kita lajak, aku semangat hari ni nak puasa aku 12 malam mau buka. Tak ada. Kok mana rajin malas ke, masuk maghrib kena buka puasa kan. Itu syariat kita Nabi Muhammad SAW. Okey, apa Allah kata, apa Nabi kata pula? Tadi Allah kata, dari Nabi kata pula, ini firman dia. Itu apa dalil dia? Sabda Rasulullah SAW, hadis Bukhari dan Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wal hajj was saumi Ramadan. Islam ni dibina atas 5 paksi, 5 tiang, 5 peringkat, 5 asas, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua pula, dah mengucap masuk Islam, kena semayang. Dia mesti Islam, kena semayang. Kalau sekadar Islam saja tak semayang, bukan Islam. Islam dan semayang. Kemudian pula, kalau kita mampu pula, keluar zakat. Ada duit, keluar zakat. Lebihan. Tak cukup ustaz, kena buang kerja itu PKP, ni pun kerja tak ketahuan Allah ni, kita terima zakat. Mudah Islam. Ada duit lebih, bayar zakat. Tak ada duit, kita terima zakat. Islam cantik tuan. Kemudian menunaikan haji, kemampuan buat haji. Tak mampu ustaz, azam, simpan duit, boleh buat haji tuan. Dan last sekali, baru tajuk kita, berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita punya rukun Islam kita, 5 rukun Islam kita buat tuan. Jadi yang puasa ni termasuk rukun Islam, Bukhari dan Muslim. Okey, kita pergi tuan. Jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ni. 2021 ni apa cerita tuan? Tamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang ada di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Ini kata-kata ulama. Apa dia? Seringkali kita bertemu, berjumpa, menyebabkan kita ralik, mangli. Biasa. Ramadan jumpa dah tahun lepas. Aku umur 30 tahun ni, berapa tahun nak jumpa? Umur 60 tahun ni, tidak tahu jumpa Ramadan. Dia biasa dah. Sebab apa? Doa rajin kerap jumpa. Itu jadi bila kerap berjumpa ni, dia tak ada apa. Jadi biasa tuan. Itu yang berlaku. Sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umrah, khususnya yang baru pertama kali umrah, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan melihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Jadi cerita macam mana dibawa orang pergi buat umrah, jemaah pergi buat umrah dengan dia, bila nampak Kaabah ni pekat-pekat menangis tuan. Saya benar tuan, pergi hari tu ni 2017 pergi buat umrah. Kali pertama tengok Kaabah tuan.
Duk tengok dalam suara khabar, dalam berita, dalam handset, dalam TV. Ini depan mata tuan. Nampak tuan keagungan tuan. Kita rasa lain tuan. Cuba kali pertama lihat dengan mata kita tuan. Semua jenggotnya segede gini, nangis sudah. Melihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting misalnya. Dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Saat kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak. Lupa. Kita bisa paham lah. Karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Jadi bila tengok kali pertama ni, dia teruja. Jadi dia tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak kata-kata tuan. Itu kali pertama tuan. Kadang-kadang ada yang hari pertama nggak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, iktikaf, nggak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, salat sunnah. Sampai abang tuan, bila orang ajak balik pun, jom balik hotel. Tak apa, hampa balik dulu. Aku ni rindu tengok Ka'bah ni. Dia tengok pun jauh je. Hari ni baru nampak depan mata ni. Solat sunat dia, zikir dia, salawat dia, baca Quran dia. Itikaf dekat masjid tuan. Sampai tak mau balik. Ni bila tuan? Hari pertama. Hari pertama tak mau balik tuan. Itu kita tuan. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh iya pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower bang gitu. Abang tuan, bila hari pertama nak balik, hari kedua jom balik, jom. Hari ketiga empat, jom kita dia bola balik kak dah, balik hotel dah. Hari kelima enam tuan, dia singgah dah, dia mayar dah tuan. Mana? Zamzam Tower ni, shopping komplek sebagainya. Tu kita tuan. Udah lupa Pak, ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu, keponakan saya oleh-olehnya belum kebeli nih kan, begitu ya. Kita pun bila azan saja, tak apa, dah lagi 10 minit. Habis lah beli kurma, beli kat jemaah masjid, minyak esen, kepiah seorang satu, baju jubah dekat cucu macam-macam. Duk kira beli tuan. Itu kita tuan. Dari sana sibuk sehari ini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Sebab apa? Biasa. Hari pertama pelik lagi. Kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh tu dah biasa. Jadi tak ada apa lah tuan. Makanya kan kalau kita umrah tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia sholat. Kalau saya pergi umrah tuan hari tu ni, bila azan tuan, apa jadi berlaku? Semua kedai ditutup. Kita ingatkan dia pun pergi semayang kat masjid. Kita nak pergi masjid lah. Tak, dia hampak tiket mayang dia depan kedai, dia mayang tuan. Pasal apa tuan? Biasa tuan. Katanya boleh berapa tahun duduk Mekah ni? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dah biasa tuan. Sebenarnya tu tuan, dalil berabang. Siapa semayang di Masjid Haram ni, pahala dia 100,000 kali ganda pahala di masjid lain. Ni dah semayang depan kedai tuan. Macam kita lah, hari pertama puluh masjid, 2, 3, 4, hari kelima ke 6 orang azan. Duduk atas hotel ni, hotel yang Zamzam Tower tu. Nampak bawah, main kata hotel lah ustaz, tak larat turun. Dia mula dah balok lihat tuan. Pasal apa? Dia biasa nampak lah depan mata ustaz. Tak sama tuan. Semayang dalam hotel dengan semayang di Masjid Haram lain tuan. Pahala dia. Sebab tuan, orang kita ni pergi haji, pergi umrah, dia macam pergi bercuti tuan. Terbalik sebenarnya kita kena pulun tuan peluang yang ada ni. Ya, Masjidil Haram tu depan mata mereka. Kalau bahasa kita nyesot tidak sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram itu biasa. Sering nggak berinteraksi, itu bisa membunuh sensitivitas. Sering dijumpa, dia boleh membunuhkan rasa teruja kita. Biasa. Sama juga dengan Ramadan ni. Macam mana tuan? Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan. Karena merasa sudah sering ketemu Ramadan, biasa. Seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Sebab tu ibadah ni dia bukan ritual, bukan dia aktiviti tahunan. Dia ibadah tuan. Dia kena pulun tuan. Fastabiqul khairat. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Pokoknya enak-enak aja deh. Ni kita dengar lah ustaz tu kata, dia ni kata, TV kata bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan rahmat, kita pulun ibadah.
Tu kita dengar, tapi kita terlupa satu benda tuan. Benda ni tuan. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Kalau kita tak puluh Ramadan ni, rupa-rupanya fitnah bagi kita balik. Rugi kita tuan. Bukan rugi, benda lebih teruk daripada rugi tuan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang. Allah. Nabi kata apa dalam hadis Muslim? Celaka seseorang. Apa Nabi marah sangat ni? Sebut celaka ni. Kalau tuan perasan, Nabi ni jarang sebut celaka ke orang. Hatta sahabat-sahabat Nabi pi berdakwah tuan, orang pi boleh bantu ke Nabi, luka habis ni. Bahkan malaikat kata, doalah kepada Allah, wahai Rasulullah, kami akan terbalikkan, kami akan bagi azab kepada kaum kau ni yang tak menerima kau ni. Nabi sayang mereka. Jangan, mereka ni tak tahu, mereka ni umatku. Dia sabar tuan, tu tak luka. Tapi ni awak Nabi kata celaka tuan. Mesti ada benda yang sangat Nabi marah. Oh, manusia sebaik Nabi kita SAW, semulia akhlak beliau SAW, itu sampai mengatakan celaka seseorang, itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka nggak tahu. Walaupun Nabi luka-luka ni kan, doalah kepada Allah ni kan, maafkanlah kesalahan kaumku. Boleh jadi mereka ni tak tahu. Nabi sabar tuan, walaupun mereka boleh Nabi bantu buat sebagainya tuan. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Itu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Beliau tuan, yang celaka ni siapa dia? Masuk Ramadan, dia masuk Ramadan Mai. Apa jadi? Keluar Ramadan tuan, satu dosa pun Allah tak ampun. Celaka, celaka, celaka. Sepatutnya kita ni masuk Ramadan boleh pahala, gagah lagi. Ni dah lah pahala tak boleh, dosa dia sikit pun Allah tak pandang. Orang lagu ni celaka, celaka, celaka. Kita takut tuan, kok kita ni tergolong daripada golongan yang celaka ni kan? Pahala tak apalah, tak boleh, satu benda, satu bab. Tapi dosa kita sikit pun Allah tak ampun. Orang lagu ni celaka, celaka, celaka. Nabi ulang 3 kali tuan. Allahu Akbar. Udah kelewatan ya orang. Ramadan, bulan dimana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ni pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Nampak kata apa? Allah buka pintu amalan ni. Buat saja aku bagi, buat saja aku bagi ganjaran. Itu yang Allah nak tuan. Tapi kita buat lega lagi tuan. Kalau anda nggak sholat, kalau anda nggak puasa, kalau anda nggak tarawih, kalau anda nggak baca Quran, kalau anda nggak tahajud, anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Wali tuan, tantang jumpa Ramadan atok dah. Dia nak ada duit ni, nak sedekah macam mana, nak buka puasa, nak jamu orang, antara apa tu, buka puasa iftar, kemudian tahajud dia atok dah macam mana, solat dia, Al-Quran dia, nak berapa juz baca, nak ulang berapa kali, nak kaji lagi, nak faham pula tentang apa Al-Quran bawa sebenarnya. Semua tu dia atok dah. Ini yang terbaik tuan. Tapi dak kita ni ikut jadi dah, ikut dan dah, dak kena atok. Kalau ikut dan tak dan tuan. Zaman lah tuan, nak kata sibuk tak sibuk, kita tengok hasil tuan tu. Lepas main Aisyah lagi, buka balik jenis selok masjid mustaqim, adik-beradik, keluarga lelaki, keluarga perempuan. Selagi main pula anak, keluarga family pula. Ni kawan kerja, ni geng taman. Buka WhatsApp saja 10 minit tuan. Duk belik tu. Tu pun kerja tuan. Tu pun WhatsApp, tinggal pun mayang sejam main maghrib Aisyah. Tu takkan benda dia lagi. Nak buat kerja ni. Jadi kita ni sibuk tuan. Tapi jangan menyibukkan diri ni, kita terlupa hakiki kita. Ibadah ni kena atok. Tak atok, maka tak jadilah tuan-tuan. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembung-gembung syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak kata apa? Ramadan ni pintu neraka ditutup.
Yang ada apa? Kita tuan. Syaitan pun dibelenggu, diikat. Kalau khonak tuan, tu bukan iblis dah. Kita yang khonak betul. Kalau baik kita, itulah baik kita tuan, Ramadan ni. Jadi nak kena orang tuan, tengok Ramadan. Baik dia, memang baik sungguh lah dia. Kalau Ramadan pun lok-lak kalang kabut punya, memang panggil dia lagu tu lah. Tu panggil dia. Kalau jahat dia tuan Ramadan, bulan lain lebih lagi jahat tuan. Ini tuan, tengok balik, muhasabah balik. Ramadan ni madrasah, sekolah kita tuan. Untuk kita muhasabah balik tuan. Kalau anda bermaksiat, kalau anda masih clubbing, anda hebat pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Jadi dia main kita. Dia tak tahu main tuan. Dia main. Kita sambut tak sambut. Jadi kita anggaplah tuan, Ramadan yang terlepas tu kira lain. Yang nak jumpa ni, kita atok masa kita. Pulunlah tuan-tuan. Sebab apa? Mungkin Ramadan tahun ni yang terakhir bagi kita. Kena anggap lagu tu. Kalau ada lagi, Alhamdulillah. Kalau tak ada tuan, tak tentu lagi. Ni pun tak jumpa lagi 2-3 hari ni. Tak tentu tuan. Berapa ramai kawan kita tuan, lina-lina, semalam ni mayang Aisyah sekali. Tak ada dah pagi ni. Sakit apa? Tak sakit apa pun, sihat. Duk jogging, duk berlari semua, sihat. Kan? Kita yang sakit pun tak tak ketahui hala lagi tuan. Nama kata, maut ni dia mai cari kita. Sakit demam ke tua muda, tu cerita lain. Sebab dia sampai masa tuan. Sebab kita doa tuan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, bagi aku jumpa Ramadan ni. Ulama-ulama terdahulu tuan, 6 bulan sebelum Ramadan dia doa dah, bagi jumpa. Kita pula nak jumpa pula dah. Esok hari Sabtu kena nasi kandang dulu kot. Puluh nak makan. Kan, nasi kabu, nasi ipak, macam-macam lah. Sate ni macam tak boleh makan hari lain. Sebab kita ada kali benda-benda yang tak sepatutnya. Tak ada masalah, nak makan lah. Tapi ibadah ni atong tuan. Untuk siapa? Untuk kita tuan. Kita ambil untuk akhirat bekalan kita. Ini tentang sia-sianya Ramadan ni. Kita macam mana? Termasuk orang yang sia-sia tak? Kalau pahala tak banyak mana pun tuan, kalau boleh itu Ramadan ni bagi buang dosa kita. Ni dah celaka macam mana? Dah pahala tak boleh, dosa Allah tak ampun sikit pun. Celaka tuan. Sebab apa Nabi kata apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan takwa kepada Allah ni, nak pahala, nak ganjaran, Allah padam dosa-dosanya yang lepas. Puasa tuan. Tapi puasa pun tak ketahuan tuan. Nak puasa macam mana? Semayang pun tak tuan. Sebab apa? Hanya boleh lapar dan dahaga. Berapa ramai orang kawan kita tuan, time puasa tu dia semangat, tak makan tak minum, main azan maghrib, azan zuhur, azan asar, buat lega tuan, tak mayang pun. Buat puasa clear tuan, sanggup tahan tuan. Tapi semayang dah. Sepatutnya semayang itu yang dijaga dulu. Baru main puasa tuan. Puasa ni pun setahun tu sebulan. Semayang ni hari-hari semayang tuan. Kita balik. Orang kita pula tarawih tadi, pulun tak sanggup. Baguslah pulun. Tapi itu sunat tarawih. Yang wajib betul tak buat pula, tak jaga. Nampak tuan? Kita kena betul balik benda yang tak betul tuan. Jadi tarawih itu tambahan. Yang wajib tu kita jaga tuan. Benda ni kita nak betul balik masyarakat kita tuan. Okey, ni saya sentuh dulu pun tentang puasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Nabi beritahu apa? Nabi larang tuan. Nak main tengok anak bulan ni, orang panggil hari Syak. Kalau boleh tuan, hindarkan puasa hari itu. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang daripada kalian berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah pada hari itu. Kalau kita jenis rajin puasa, Isnin, Khamis, hari putih, puasa Nabi Daud sebagainya, main nak dekat hari tengok anak bulan tu sebagainya tu, nak puasa, silalah puasa. Tapi bagi orang yang jarang-jarang ni, bila lah puasa? Tahun lepas Ustaz, orang lagu ni jangan puasa. Zaman kita tak ada masalah. Saya dengan ini penyimpan umur besar, raja-raja mengumumkan esok puasa bagi seluruh Malaysia, Perlis, Kedah semua tahu. TV1, TV2, internet, surat khabar semua keluar, semua orang tahu. Tapi zaman Nabi dulu ni, kita puasa dah ni. Umar ni puasa, Umar ni tak puasa. Kalau kabut lah. Sebab apa? Mereka berita tu lambat sampai.
Jadi sebab tu hari Syak-Syak ni Nabi larang larang kita berpuasa. Sebab timbul confuse, puasa ke tak ni, raya ke tak ni, itu yang berlaku tuan. Okey, nak puasa pula ni Nabi kata tengok hilal, tengok anak bulan. Apa dalilnya? Ni dalil dia. Berpuasalah kalian apabila melihat hilal anak bulan, dan rayalah, berbukalah hari raya tengok hilal juga. Nak puasa tengok bulan, anak bulan, nak raya pun tengok anak bulan. Jika hilal itu tertutup, tak nampak, teropong, Sungai Baru tak nampak, Mersing, Johor tak nampak, KL pun tak nampak, Bukit Nenes semua sebagainya, Johor, Orang Melaka sebagainya, Sabah Sarawak pun tak nampak. Apa jadi? Sempurnakanlah bilangan dia jadi cukup 30 Syaban. Sebab tu tuan, kalau nampak esok puasa, kalau tak nampak tambah lagi sehari, cukup 30. Mudahnya Islam tuan. Kalau nak raya ni pun teropong, nampak, kita raya esok. Tengok tak nampak, cukupkan 30. Lalu 29, esok 30, lusa raya. Itu bagi kaedah dia nak tengok anak bulan ni. Ada kira tengok anak bulan, nampak, clear. Tak nampak, himpun genapkan jadi 30 tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebab tu tuan, pasal apa Mekah ni raya, ni siap pun raya, esok kita tak raya, dekat je, stay je. Contoh kan, tak kita tak nampak, himpun jadi 30. Depa nampak, depa jadi raya tuan. Kita tu heran lah pasal apa depa raya dulu raya ni. Sebab itu tak, dia ada hak pemerintah pula untuk menentukan bila tuan. Jadi tu mungkin dia punya tentang ulul amri. Okey, ni tu contoh. Saya pergi tengok dulu ni tahun 2013 ke 11 ke 12 lah. Yang mana dulu jabatan ni pergi tengok kan, Ketua Raja Muda ni pergi Sungai Baru, pakai jupen tu teropong mana bulan. Kan, apa tengok. Ni dululah. Lah ni pun sama juga lebih kurang keadaan dah. Okey, yang saya baca tadi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman, nak pahala Allah, Allah akan ampun dosa-dosanya yang lepas. Itu yang kita nak tuan. Bulan Ramadan ni kalau tak boleh pahala banyak pun, dosa tu Allah buang. Itu yang kita nak. Kalau kita pahala tak banyak tuan, bila hisab nanti dosa tak ada, syurga tuan. Ni pahala banyak, tapi dosa pun banyak macam pahala. Tak jadi tuan. Baik kita lah ni, dosa tak ada, hilang. Walaupun tak banyak tak banyak mana tuan, ada kekurangan dosa kita tu lebih bermakna daripada pahala banyak, dosa pun banyak pada dosa pahala tuan. Sebab tu tuan, celakalah orang yang masuk Ramadan tapi sikit pun dosanya tak diampun. Kita tak nak tuan. Jadi kita nak orang yang untung tuan. Jadi semualah kita doa tuan, Ramadan tahun ni Ramadan yang penuh bermakna bagi kita tuan. Saya fikir tuan, ada masa lagi 1 minit 2 hari. Ada lagi 3 minit. Saya fikir tuan tentang 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan ni. Bila tuan? 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Raihlah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Pertama, waktu sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis Bukhari Muslim. Jadi waktu sahur tuan, waktu barakah, waktu yang mana sahur saja dapat berkat. Dan sahur itu pula doa mustajab. Sebab Allah Ta'ala tuan turun langit dunia tiap-tiap malam. Bila? 1/3 terakhir. Siapa doa pada aku akan aku kabulkan. Minta ampun akan aku ampunkan. Minta apa hajat akan aku berikan. Kita itu tuan, kita perbanyakkan doa tuan. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah untuk dikabulkan. Jadi lepas tu nak doa ni, istighfar pun kita doa. Istighfar ni memudahkan dia cepat untuk dikabulkan doa. Saat berpuasa, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak akan tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Yang kedua ni, dia berpuasa sampai dia berbuka sepanjang hari tu. Start subuh tu, azan subuh sampai ke azan maghrib tu, sepanjang masa tu kalau dia berdoa, mustajab doa dia tuan. Kita pulut sepanjang masa kita berpuasa. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Mudah tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Dalam doa tu minta doa selamat dunia, selamat akhirat, jauh api neraka. Clear tuan. Perbanyakkan doa tu tuan. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupa doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ketiga, ketika berbuka puasa, Nabi SAW bersabda yang artinya, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Lantas, kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa? Jawabannya, karena orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Sebab tu kita doa kita mustajab. Dan doa berbuka tu kita rendah diri, berjaya dah puasa hari ni. Jadi tingkatkan doa kita. Masa sahur, sepanjang puasa dan ketika berbuka. Kita tingkatkan doa kita tuan. Jadi tuan-tuan, saya berhenti dekat tu untuk hari ni. Ada tuan tanya orang tuan. Kita jumpa pula nanti lepas raya pula lah insya-Allah. Ya tuan. Ada tuan tanya tuan. Tuan, saya berhenti dulu dekat ni insya-Allah kan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.